Kau tanya tak sah ni, habislah kau. Jangan. Kau nak pergi umrah kan, kali pertama kan, kau jagalah. Kau jaga-jaga. Aku tengok kau pun aku tahu. Kenapa? Kau dah lah tak pergi masjid. Tiba-tiba nak pergi umrah. Aku tengok, aku rasa kau ni tak nampak tak tidak Kaabah ni. Hui, agak-agak lah. Besar Kaabah tu takkan tak nampak kan. Tak, aku ingatkan aja kawan aku 10 orang tak nampak. Masuk kau ni mahu 11 ni. Ya ke? Iya. Kawan tu tak tidur dalam flight tu. Terkebil. Nampak tak? Sampai ke hotel, dia tinggalkan beg dia, berlari dia pergi masjid tu nak buktikan dia nampak Kaabah. Dia balik semula ke hotel, jumpa dengan ustaz. Ustaz, banyak dosa saya ustaz. Kenapa pakcik? Saya tak nampak Kaabah. Sabar pakcik, ini Madinah. Jadi dia cerita tentang masjid ni, rumah Allah, sama-samalah kita imarahkan. Datang ramai-ramai, hidupkan rumah Allah ni, ya? Hidupkan rumah Allah ni. Tapi dalam kita menghidupkan rumah Allah ini, kita nak beribadah. Bukan hidupkan dengan suasana saja, tapi dengan suasana ibadah. Dan ibadah pula kena belajar. Tak boleh main belasah ya. Bawa ahli keluarga kita datang sama-sama. Sama-sama belajar. Ya, nak capai kesempurnaan ibadah ni ada 4. Pertama, mesti dengan ilmu. Tak mahu dia main ikut-ikut saja. Mesti kena belajar. Ya. Kalau tidak, datang masjid, orang semayang, kita semayang, tapi kita ikut-ikut. Mula-mula boleh ikut, tapi dengan niat nak belajar, tak tahu nanti tanya guru. Jangan main belasah. Ya, semua nak kena belajar. Setiap perbuatan solat semua nak belajar. Allahu Akbar. Ada lah yang ajar. Ke takbir tu ibu jari kono kat cuping telinga baru sah. Oh ya ke? Ada pula yang ajar macam tu. Kawan tu memang seorang, cuping dah tak ada. Macam-macam lah kan. Macam-macam hal teknikal tu kan. Kan macam mana berdiri kaki tu lebar sangat, kemudian kaki tu mengopak keluar macam ni. Ya, tu yang semayang, yang duduk kat kursi yang tak sihat, macam mana kaedah dia. Jangan dong yang ustaz dalam WhatsApp tu, yang semayang kat kursi tu semua mazhab kursi dia tu. Jangan dong cakap orang pening tu. Adalah kaedah Janganlah kau pakai sofa semayang. Itu dah melampau warna tu kan, kacau saf lagi dengan bosan. Macam mana nak semayang kau nak membutuh. Kan? Adalah kaedah dia, cara dia. Kau nak tahu, lepas tu dah ada ilmu. Ni ilmu tak ada, nak duduk belakang imam. Imam baca surah kan main lah, panjang-panjang baca Kan tiba-tiba malam tu imam kelabu, kena tolong. Tiba-tiba malam tu imam terkonyang pula sikit makan malam tu. Terlupa ayat dah. Allazina amanu. Ada. Makna imam minta bantuan tu. Yang belakang, kau nak tolong. Yang kawan nak tolak lah. Tolonglah. Tapi tolonglah, panjang mana ayat nampak tu. Dah tahu tak tahu duduk belakang imam. Kan? Iya, betul tuan-tuan. Bulan puasa selalu jadi tu. Bulan puasa kan selalu kan kalau baca ayat panjang sikit dah mulalah kadang terlupa. Bulan puasa so kita cuba sahut cabaran sampai saya malu tuan-tuan. Saya pergi Sabah Sarawak, saya pergi ceramah kat sana. Malam 23 24 Ramadan, penuh sampai koridor orang semayang tarawih gitu. Saya kata apa hal ni sini? Kita cuba tengok. Malam pertama insya-Allah. Imam tak ada parking, bayangkan. Malam pertama imam pula jauh jalan. Oh, tahu tu malam ni aku pula jalan jauh ni. Imam tak ada parking. Masuk malam kelima boleh, tak kala lagu raya dah dikumandangkan. Imam boleh parking dalam masjid. Bukan kat luar, kat saf yang kelima tak boleh parking. Ya. Itu sebab kan kita tak ada ilmu tapi nak duduk belakang imam, kita tak ada ilmu tapi kita main belasah. Tak boleh, kau nak belajar. Sok tadarus tu tengok tadarus. Banyak tu. Dia nak join tadarus tapi mengaji tak nak belajar. Tu masalah Ni ada masa lagi sebulan lebih lagi nak belajar. Baca pergi belajar dengan orang dulu. Biar dia panjang pendek nak kena jaga dongong apa. Ponek imam ni. Dia lambik lah kita ni. Iya. Allazina amanu la ilaha illallah. Kak. Tengok.
Yang sazah ni pun sabar kak. Allazi na'amanu macam tu. Baca boleh kak? Allazina. Kak. Allazina amanu. Macam tu lah. Sekali lagi. Allazina. Macam ni akak diam lah, tak payah baca. Tu sazah tu tak sabar tu. Kan, iya, suruh belajar. Bukan kata suruh belajar tu sebab nanti kita agak sakit hati. Belajar dulu. Ada tompek belajar, tak nak belajar. Kek surah masjid pun ada belajar. Nak belajar mengaji, ada ustaz, ustazah boleh ajar. Pergi belajar. Jangan malu. Mak saya sampai sekarang, mak dengan maklum saya, dah umur 60 lebih, masuk lagi kelas mengaji, belajar tajwid. Lepas tu beriu saya tengok dua beradik ni. Kek rumah mak saya. Apa hal mak? Besok ada exam tu. Exam tajwid, ustazah nak tanya dia kata. Oh ya ke? Nampak dah tua-tua belajar, nak malu apa? Belajarlah tuan-tuan, belajar. Kan? Lepas tu duduk belakang imam. Lepas tu imam tiba-tiba mufarakah, imam tiba-tiba terbatal wuduk. Jangan nak buat. Konolah yang belakang tu, kono depan ganti imam tu. Tak dengar lah bunyi. Zap, kontut imam ni. Bila imam tu kontut, contoh imam tu kontut, kau pergilah ganti. Ni dia duduk belakang imam, batal weh, semayang tak ada. Tu orang tak ada ilmu je kerja tu. Iya. Kan tak kisah yang mu'alaf tu, yang menego lepas asar. Dia lepas asar, dia maghrib goreng pisang. Tapi dia colup dulu pisang dalam topung. Colup. Sampailah dia bakar lah. Dah mula dah memanihkan kuali tu. Kemudian bila azan maghribnya, Allahu Akbar, dia lapih pisang dengan topung tu, zup masuk dalam kuali. Dia pun tinggalkan kuali, pergi sembahyang maghrib. Dia punya timing elok je imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun bangun, tinggal nak angkat je pisang goreng dia. Alhamdulillah, tu timing dia. Apa satu malam tu imam tukar ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu. Imam tu pun heran pula kat situ ni. Imam tu tak jumpa. Wa la antum 'abiduna ma a'budu wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Dia tak jumpa tu. Situ dia pusing. Yang mu'alaf ni tadi, hanguihlah ni. Hanguih sampai pisang aku nikah. Hanguihlah. Wala antum abiduna ma a'bud. Kalau orang tu ada ilmu, dia akan tegur. Dia akan sebut subhanallah. Tak dapat ingat lakum dinukum. Tahulah imam tu nak ambil dah. Dia tak ada ilmu. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Dia dah koram. Hangus dengan pisang aku ni kan. Menjoget dah. Itu waliyadin taramari kau. Itu jawab. Baru dapat lakum dinukum waliyadin. Tapi batal semayang dia bercakap. Nampak tak? Tu sebab kono belajar. Macam kita lah. Kenapa kita ni nak pergi umrah tu comel? Kenapa? Sebab kita takut nak pergi rumah Allah ni, nak pergi Baitullah Haram ni. Tu takutnya kono belajar. Ni macam mana, susah tak? Ya, imam cakap tak susah lah. Senang sangat. Kat sana senang sangat. Mula-mula niat macam ni, dia akan bawa tempat bermiqat, kemudian pergi ke sini, kemudian lepas tu ada bawa lah kita pergi umrah. Mula perbuatan ni kita tawaf 7 kali. Baca je dalam buku tu ada niat dia. Apa nak baca dalam sepanjang kita bertawaf tu. Sa'i tu senang je. 7 kali tu bukannya satu round satu. Ketak pergi satu, balik dua, pergi 3, 4. Oh macam tu. Banyak. Semua tanya kan. Kita macam tu lah. Jangan kita takut-takutkan orang. Kita ramai nakutkan orang. Kau tanya tak sah ni, habislah kau. Jangan. Kau nak pergi umrah kan, kali pertama kan, kau jagalah. Kau jaga-jaga. Aku tengok kau pun aku tahu. Kenapa?
kau dah lah tak pergi masjid, tiba-tiba nak pergi umrah. Aku tengok, aku rasa kau ni tak nampak tak tidak Kaabah ni. Hui, agak-agak lah. Besar Kaabah tu takkan tak nampak kan. Tak, aku ingatkan aja kawan aku 10 orang tak nampak. Masuk kau ni mahu 11 ni. You ke? Ya. Kawan tu tak tidur dalam flight tu. Terkebil. Nampak tak? Sampai ke hotel, dia tinggalkan beg dia, berlari dia pergi masjid tu nak buktikan dia nampak Kaabah. Dia balik semula ke hotel, jumpa dengan ustaz. Ustaz, banyak dosa saya ustaz. Kenapa pakcik? Saya tak nampak Kaabah. Sabar pakcik, ini Madinah. Mana nak nampak? Dia dah ilmu tak ada. Tu sebab orang suruh belajar. Dia bantai cari ke Masjid Nabawi tu cari. Mana nak jumpa? Yang kedua mestilah ikhlas nak capai kesempurnaan ibadah. Yang ketiga, mestilah ada kesan pada tindak tanduk perangai kita. Semayang, ibadah tapi mengumpet laju juga. Semayang, ibadah tapi mengutuk orang masjid laju juga. Semayang, ibadah nombor ekor jalan juga. Kau ni apa nak berhenti main nombor ekor ni? Ikhtiar. Dengan izin Allah menang first prize. Itu gila orang tu. Kan? Iya, kita jangan main tuan. Dia bukan itu yang nyata haram. Ada duit-duit yang syubhah tu kita kena jaga. Melabur tah mana-mana melabur. Dapat duit kita kena cek dulu. Tanya yang pejabat mufti tu. Tanya lah, macam mana ustaz, yang ni boleh tak kalau saya masuk pelaburan macam ni? Orang kan pada pejabat mufti macam ni, dia akan bagi hukum tu. Kan? Ya, tu sebab anak kita jadi poning kan. Anak kita ni semua kenapa adik-beradik kita semua cerdik, anak kita payah betul nak dapat ilmu kadang-kadang. Sebab kadang bondo yang kita bagi makan tu. Jaga-jaga. Anak kita ni sekarang budak ramai poning tu. Tanya soalan macam mana dia tanya? Kenapa lelaki tak boleh kahwin dengan lelaki? Yang tanya tu. Tergamak dia tanya tu. Ustaz nak tanya kenapa lelaki tak boleh kahwin dengan lelaki? Macam tu tangan. Penumbuk terbalik. Cakap tak boleh sebab berlagu reket. Laki dengan laki kahwin gila ke apa? Kau tak baca ke kisah Nabi Lut? Bacalah. Saya tak boleh bayang lah Imam dengan Bilal bertunang. Bukan sini tu. Iyalah kan. Fikir macam tu ya. Perempuan dengan perempuan, laki dengan laki. Bukan tak ada hukum, kata percaya kitab. Kan? Adalah seorang cakap, you sebagai orang Islam tak boleh paksa saya mengamalkan Islam cara saya. Oh, boy sadap kau bercakap garam betul deh. Iya, tuan-tuan biar pening. Itu sebab jangan sampai anak kita pening tau. Iya. Tuan-tuan pun satu, yang geng-geng legebet tu. Saya tak sebut legebet. Tuan-tuan tahulah bunyi yang sebenar kan, adalah huruf-huruf tu saya tak nak sebut. Kang kena ban pula video ni kang. Kan legebet yang saya sebut. Ya, bayangkanlah. Kan? Dia bila upload video, tuan-tuan juga yang kadang ada yang orang perempuan kadang bagi galakan, beri cantiknya kulit sis hari ni. Dia jantan. Bersabarlah sis, ni semua dugaan dari Allah. Allahu Akbar. Cuba kau komen bawah tu. Wahai saudaraku, kembalilah ke jalan Allah. Sesungguhnya pintu taubat masih terbuka. Kan bagus? Pintu taubat. Iya, macam tu lah kaedah Yang seorang tu lagi lah, saya akan buktikan yang saya boleh mengandung. Pijak orang kau tahu lah. Orang perempuan boleh mengandung pun tak ada sibuk buat perumahan macam tu. Saya akan buktikan tak ada. Bukan orang sini, tahu orang mana lah. New Zealand ke Afrika tak tahulah. Iya tuan. Ada seorang tu lagi lah tanya, Ustaz semain Jumaat hari apa? Lagi gila. Dia tanya, Ustaz semain Jumaat hari apa? Saya jawab lah, hari Rabu. Bukan Jumaat kau, tapi kau tanya apa? Bingai. Orang tu. Sebab dah ada orang cadang. Semain Jumaat buat hari Sabtu. Tu mengelakkan kesesakan lalu lintas. Ada yang cakap tu. Nah, dia kata mengganggu produktiviti kerja. Apa susah? Kita selaraskan di satu Malaysia. Cuti Jumaat Sabtu, settle.
Hari Jumaat barulah sembahyang Jumaat tu macam sembahyang raya. Macam tu kaedah. Hari Khamis pukul 3.30 dah boleh balik. Barulah ada kualiti malam tu untuk baca Yasin. Korang kan berfikir, aduh payah betul lah aku ni. Asal kami macam tu kan. Iya. Malam ni kan. Aduh. Iya, tuan. Banyak orang tanya soalan pelik-pelik sekarang ni. Banyak. Ustaz, kalau suaminya cenderung mazhab Syafi'i, isterinya cenderung mazhab Hanafi, bercium sebelum sembahyang, batal tak wuduk dia? Ada tanya. Saya cakap, kau tak ada time lain ke nak bercium? Payah bona, gila-gila bona nak bercium time tu kan. Itu kena belajar hukum lah. Kan dari segi tu, kalau ikut mazhab Syafi'i memang batal lah. Mazhab Hanafi, tapi kita tak boleh lah. Mazhab Hanafi memanglah betul ada setengah pandangan kata tak batal, tapi kita tak boleh ambil ni sikit, kena belajar keseluruhan dalam perbuatan salat itu. Kena, tu panjang lah, tu kitab lain lah, hari lain. Tapi makna kata kita ni hari ni kenapa jadi macam tu, orang berani tanya soalan macam tu, kenapa jadi poning macam tu? Sebab kadang-kadang salah satu sebabnya rezeki yang kita bagi makan. Jadi darah daging meresap dalam tubuh badan anak kita. Kenapa anak kita dogi benar? Kenapa anak kita hari ni jahat benar perangai? Kejahatan yang tak nak terfikir. Tahu-tahu orang dulu nakal pun nampak orang tua hormat. Dulu-dulu macam mana? Orang datang nak jumpa, datang ke rumah kita, Assalamualaikum. Jinjah. Oh, cik, kejap cik saya panggil mak. Tutup TV, dia pergi panggil mak. Cepat mak, ada orang nak jumpa mak. Janganlah lama sangat nak tengok TV tu. Tunggu kat dapur, biar orang tua tu berbual. Macam tu punya hormat. Dulu. Sekarang, jah, cik, ikut belakang. Dia suruh makcik tu ikut belakang, dah lah rumah teres, tengah pula tu. Macam mana nak pergi belakang tu? Woi, lorong belakang, kotor-kotor, rumah India mana pula ni salah. Kena kira balik semula. Iya, tu masalah kita, adab kita. Tu sebab Nabi ajar ta'dibu auladukum bisalasati asya', didiklah anak kamu dengan 3 perkara. Pertama, bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan mencintai Rasulullah. Macam mana nak sayang Nabi? Amalkanlah sunnah Nabi. Nabi sebut faman ahya bisunnati faqad ahabbani waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa hidupkan satu sunnah aku, maka dia sayangkan aku, dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Itu tanda sayang Nabi. Sunnah Nabi berapa banyak yang kita buat? Kita tanya balik, buah tamar pun nak tunggu puasa baru nak buat. Habis bulan puasa, buah tamar, kotak dengan usup-usup hilang. Usup tayung hilang, tak ada lagi dah. Sebenarnya sekarang lah, diet paling baik tuan-tuan nak kuruskan badan, buah tamar. Pagi balun 7 biji, sampai tengah hari tak payah makan. Betul? Dia ikut angkau ganjil lah. 3, 7 seboleh, 21, 33, 55, 100 seboleh. Iya, ikut sunnah Nabi makan buah tamar. Betul saya cakap. Minum air masak pun sunnah Nabi. Ingat Nabi, satu hari tu Nabi haus, Nabi lapar, Nabi keluar, mana pula cari makan. Tak sempat dengan Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kau pergi mana? Aku lapar Rasulullah, samalah dengan aku. Jalan, jumpa pula dengan Sayyidina Umar. Wahai Umar, kau ke mana? Aku lapar, samalah kami pun lapar. Jalan-jalan lah, 3 pemimpin hebat ni, jalan-jalan cari makan. Sampai ke rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah gerangannya 3 pemimpin hebat ni datang ke rumah aku? Nabi jawab, sesungguhnya kami lapar. Ada tak makanan ke rumah kau? Ya Rasulullah, yang ada cuma buah tamar dan air masak ya Rasulullah. Nabi pun ambil buah tamar tu, bismillahirrahmanirrahim. Nabi makan, kemudian Nabi minum. Contoh. Dan bila Nabi minum, Nabi sebut alhamdulillah. Itu pun sunnah Nabi, bersyukur, alhamdulillah. Dan Nabi sambung dengan ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Tuhanmu hendaklah kamu sebut. Dan Nabi kalau minum air masak, Nabi ada cara dia. Nabi minum kurang-kurang 3 togok. Contoh. 1, 2,
3. Kan nampak tertib. Lebih tak apa, jangan kurang. Tapi kalau kita minum macam ni, tu tak dapat pada sunnah, tapi puas hati dan. Sebab haus banyak nak cakap hari ni. Betul. Ya, maknanya hidupkan sunnah Nabi. Senyum sunnah Nabi. Mana paling senang senyum. Kenapa kau senyum ni? Sunnah Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senyum sunnah Nabi. Nabi pernah seorang fakir bawa buah anggur bagi kat Nabi. Ya Rasulullah, ambillah aku hadiah kat kau. Nabi pun makan. Nabi senyum. Kau suka ke Rasulullah? Nabi senyum makan. Nabi senyum makan. Kau suka Rasulullah? Nabi senyum makan. Sahabat kat topi tu terasa hati. Biasa tu diajak kita makan, hari ni tak diajak Kenapa Rasulullah tak ajak hari ni? Sudahnya habis Nabi makan, fakir ni pun berlalu. Gembira hati dia. Rasulullah makan sampai habis. Sahabat pun datang. Rasulullah, biasa kau ajak kami makan. Hari ni kau tak ajak pula. Ketahuilah sahabatku, sesungguhnya buah anggur tadi masam. Aku tak nak cakap tadi, aku senyum sebab aku nak jaga hati dia. Nampak akhlak Nabi. Dan aku takut kalau aku panggil kau makan tadi, kalau kau makan nanti kau tak boleh cover mulut kau. Hui, masam. Kau cik hati dia. Dan sesungguhnya yang keduanya, aku tak sanggup melihat sahabatku makan buah yang masam. Tengok akhlak Nabi. Nabi bergurau dengan sahabat-sahabat. Sahabat pun bergurau dengan Nabi. Nabi makan buah tamar, sahabat makan buah tamar. Macam mana sahabat bergurau? Buah tamar tu dimakan, biji tu diletak dalam pinggan Nabi. Zap, letak pinggan Nabi. Macam kita makan sate lah, lidi tu kita letak dalam pinggan kawan kita, macam dia makan banyak kan. Rupanya zaman Nabi dah ada dah. Sahabat-sahabat letakkan pinggan Nabi. Nabi dah nampak, Nabi tak marah pun. Nabi makan macam biasa. Sudah dah habis, penuh pinggan Nabi dengan biji. Sahabat-sahabat kata, ya Rasulullah, banyaknya kau makan ya Rasulullah. Nabi tak marah, engkau yang letak. Tak. Nabi senyum je, alhamdulillah. Tapi kalian lagi hebat dengan biji-biji kau telan. Mak tak? Tak galaklah sahabat, oi kono kita. Iyalah semua letak pinggan Nabi, pinggan dia kosong. Nampak tak? Itu dia. Kita tengok Nabi bergurau senda juga. Iya. Yang kedua, bihubbi ahlihi, mencintai ahli keluarga Nabi. Macam mana nak cinta kalau kita tak kenal ahli keluarga Nabi? Isteri Nabi, siapa dia? Yang kita tahu Aisyah, Siti Khadijah. Itulah tahu. Yang lain tak tahu dah. Kita tahu Hafsah, Saudah, ramai lagi. Anak Nabi yang 7, cucu Nabi Hasan Husin, semua kena tahu. Dan yang ketiga, biqiraatil Quran. Anak kita pastikan dia tahu pasal Quran, mengaji Al-Quran, membaca Al-Quran, tadabbur, laksanakan, buat apa yang ada dalam Quran. Boleh cerita dalam pasal masjid tadi saya cakap kan. Kita ni masjid ni rumah Allah. Kita jangan berlagak macam rumah kita. Nampak orang datang, alu-alukan. Seronok nampak kau datang. Marilah. Jangan kita sindir. Kau ni kalau tiba-tiba datang ni mesti nak kenduri kan. Allah. Langsung tak datang kawan dah. Kadang dia datang, imam mana imam? Dia nak kenduri. Imam mana imam? Imam lah mana? Yang dia tanya imam. Yang dia tanya tu imam. Imam mana imam? Tak bengkak imam tu. Ni lah imam. Minta maaf ustaz, tak perasan. Kau selama ni sembahyang mana? Sini lah. Kenapa tak pasal imam lah? Dah imam pandang depan. Salah imam pula pandang depan. Allahu Akbar kan. Tak ada. Kita galakkan. Bagi orang datang. Kita ingat. Dalam satu hadis terdapat 7 golongan yang mendapat naungan arasy Allah di hari kiamat kelak. Nabi sebut. Apakah dia? 7 golongan yang mendapat naungan Allah, yang mana tak ada naungan yang lain selain pada naungannya. Iaitu pertama, pemimpin yang adil. Mana pemimpin yang adil? Tak kira lah apa jawatan, termasuklah ketua keluarga, kena adil. Kedua, seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan beribadah kepada Allah. Ketiga, seseorang yang hatinya selalu terikat pada masjid. Keempat, 2 orang yang saling mencintai kerana Allah, bertemu kerana Allah dan berpisah juga kerana Allah.
Kemudian seorang lelaki yang diajak berzina oleh wanita yang kaya dan cantik, tetapi dia menolaknya sambil berkata, aku takut kepada Allah. Keenam, seseorang yang bersedekah dengan menyembunyikan sehinggakan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, seorang yang berzikir pada Allah dikala bersendirian sehingga menitis air matanya basah kerana menangis. Hadis riwayat Bukhari. Bila tengok yang pertama, pemimpin yang adil, saya tak payah hurai, semua faham. Kedua, pemuda yang sibukkan dirinya dengan ibadah pada Allah. Kita tak ada kompromi, kena pastikan ahli keluarga kita semua beribadah. Salat yang agama, lebih 80% punca perceraian di Malaysia tak jaga ibadah kat rumah, terutamanya tiang agama iaitu salat tak jaga. Jaga. Orang lelaki pula period tak berhenti, polik tak boleh. Yang ketiga, seorang pemuda yang hatinya selalu terikat kepada masjid. Kan? Datanglah seorang yang selalu, kita pun kadang-kadang kalau dah biasa sembahyang kat masjid, kita balik kampung pun kita tanya, masjid mana dekat sini? Kita pergi rumah saudara, ada masjid tak dekat-dekat sini? Kita nak berjemaah juga. Jagalah solat jemaah. Cuba tengok abang Allah yarham Haji Azmil Mustafa, dia boleh buat 40 waktu berturut-turut sembahyang jemaah tanpa putus. Ya, malu kita. Dia rajin buat benda ni, nak latih istiqamah kita. Dan ada setengah pandangan memang ada ganjaran tertentu untuk itu. Bolehlah buat 40 waktu. Dia ceramah, dia sampaikan dah duduk kat wheelchair tu, mengajar lagi, ceramah lagi dia masa tu. Tengoklah dalam YouTube ada lagi video dia mengajar agama. Dia ceramah kat Terengganu, orang naikkan poster dia, datang ramai-ramai penceramah malam ini ahli setan. JK Majid minta maaf terpaksa buat macam tu ustaz. Beramai datang, baik macam mana? Panggil ustaz orang tak datang, panggil setan ramai datang dia. Dekat tu kan. Dia bergurau masa tu. Seorang lelaki yang diajak berzina oleh perempuan kaya dan cantik tapi menolaknya kerana aku takut kepada Allah. Bukan makna perempuan miskin dan buruk boleh. Makna kata kalau kaya dan cantik dia boleh tolak, ini kan pula yang buruk dan juga miskin. Ya. Kemudian seorang yang sedekahlah banyak-banyak pada masjid. Kemudian seorang yang berzikir pada Allah hingga menitis air matanya kadang menangis. Ini adalah soalan bocor nak masuk syurga. Soalan bocor nak mengelakkan diri kita daripada dibaham oleh api neraka. Menitiskanlah air mata kita ni malam-malam bangun tu. Sebab orang perempuan ingatlah, berhentilah menangis sebab jantan membazir. Menangislah kerana Allah, ada faedah. Faham? Bagus. Ya, apa yang lelaki nak tu setuju je. Senang. Tak payah banyak cerita. Ni betul cakap ni. Tak berhati mak tu, tak berhati. Iya. Orang perempuan ni senang masuk syurga itu ya. Menangis kerana Allah ada manfaat. Nangis kerana lelaki baik pun. Dia nak apa? Setuju je. Taat perintah suami. Orang perempuan masuk syurga senang. Jaga puasa, jaga salat. Jaga salat, jaga puasa, jaga maruah diri, maruah suami. Taat perintah suami. Nabi kata kalau jaga empat-empat ni, masuklah ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Rupa taat tu susah. Setuju lah. Dia nak air, bagi air. Nak kopi, buat kopi. Nak panas kau nak sejuk, cakap ya bang. Abang nak Maggi, asam laksa kau, kari kau, tom yum kau, cakap ya. Abang terasa nak ayam golek, boleh bang, dengan sel-sel golek sekali, cakap. Apa lagi nak cakap? Ni sakit belakang, abang cakap ya. Nak minyak apa? Cakap, minyak masak semua dah. Picit, picit. Apa lagi nak? Sign. Tak, sebab suami nak transfer harta dekat kita. Jangan sangka buruk. Aduh, you fikir yang negatif tau. Ya, kita kebahagiaan rumah tangga tu dia. Orang lelaki doa kan kita kat rumah kan sembahyang jemaah tu doa. Ya Allah, kau berkatilah keluargaku ya Allah. Doa bahasa Melayu pun tak apa. Kita tak fasih macam imam baca Arab. Melayu pun tak apa. Ya Allah, aku sayangkan keluargaku ya Allah. Tengok ahli keluarga dongah kat belakang. Nah, abah sayang kat kita weh. Aku sayangkan isteriku ya Allah. Anak-anak pandang mak. Pandang depan lah, sibuk lah. Aku sayangkan anak sulungku Alung ya Allah. Long.
Nama kau lah Long. Alung ini harapan keluarga, ya Allah. Dia ambil SPM tahun ni, ya Allah. Berikanlah dia keputusan yang cemerlang, ya Allah. Berikanlah anak aku 12A, ya Allah. Manung Alung. Subjek ambil 9 ni macam mana ni? Contohlah kan. Iya. Tapi yang perempuan doa suami tu dengar betul-betul tau. Mana yang tak berapa clear tu jangan amin. Ya Allah, kau berikanlah aku ni, ya Allah. Dia kena belajar dengan imam tu, kat mana nak slow sikit, mana tinggi. Aku dah lama ingin ni, ya Allah. Kau memudahkanlah urusanku untuk ni, ya Allah. Bini kat belakang, amin, amin. Kan? Allahu Akbar. Dan siapa yang datang masjid pertama dapat naungan arasy, tu dah beritahu. Kedua, Allah menyambut kita datang ke rumah Allah. Kena yakin. Sabda Rasulullah SAW, tidaklah seorang mendatangi masjid untuk melakukan salat, melainkan Allah bergembira menyambutnya semenjak ia keluar rumah, seperti gembiranya orang sedang menyambut tetamu yang telah lama tidak ditemui. Yang risau sikit lagi ni. Saya faham. Saya faham muka-muka subuh nanti tu, saya faham. Dah bergalih-galih tempat duduk tu, saya faham. Kejap menjulur, kejap ni, kejap tagak, kejap ni kan. Nikmat duduk dalam majlis ilmu ni. Tak terasa tiba-tiba kan. Tiba-tiba dah sejam lebih kita dengar ceramah. Itulah kehebatan majlis ilmu. Dia lebih kurang macam orang kahwin lah. Hanya orang yang kahwin tahu nikmat itu. Macam tu lah. Hanya orang duduk majlis ilmu tu nikmat. Macam duduknya kan. Mana sama orang duduk tengah dengan orang bersandar? Tak sama. Hanya orang bersandar tahu nikmat bersandar. Contoh. Nak bagi gambaran, bagi faham gitu ya. Allah menjamin hidupnya, kan? Mendapat jaminan daripada Allah. Jika hidup akan diberikan rezeki dan kecukupan. Jika ia mati akan dimasukkan dalam syurga. Siapa yang masuk rumah sambil mengucapkan salam, dia berada dalam jaminan Allah. Siapa yang keluar berjihad jalan Allah, dia berada di dalam jaminan Allah. Maknanya kita jangan risaulah. Allah Ta'ala jamin rezeki kita semua, Allah jaga kita. Datang masjid. Disediakan rumah di syurga kalau kita datang ke masjid. Digugurkan dosa, ditinggikan darjat beribadah kita di masjid. Kemudian setiap langkah diganjarkan dengan 10 pahala setiap langkah kita datang. Gimana? Dan seterusnya, cahaya terang pada hari kiamat. Kan Allah Ta'ala akan seolah-olah mengiringi perjalanan kita. Sahlah kita risau. Yakinlah dengan apa yang Allah nak bagi ke kita. Kita nak ingat, kita ni nak capai 3 perkara je dalam hidup kita. Pertama, kita nakkan hidayah supaya dapat beza benda baik dan benda buruk. Kedua, kita nakkan maghfirah, nak minta keampunan daripada Allah. Dan yang ketiga, kita nakkan rahmat daripada Allah. Nak dapat rahmat Allah, tak ada cara lain, kena beribadah banyak-banyak. Selain daripada itu tak ada cara. Dan kita nak masuk syurga dengan rahmat Allah. Bukan tentu pun ibadah kita, Allah tak nak pun ibadah kita ni. Kita yang nak ke Allah ni. Kita semayang, Allah bagi ganjaran. Bukan Allah harap benar kita semayang ke dia. Allah tak terjejas apa pun. Tak ada. Kita yang nakkan rahmat Allah. Pernah seorang abid beribadah selama 500 tahun. Kemudian Allah Ta'ala beritahu, masuklah kau ke dalam syurga dengan rahmat aku. Kemudian yang abid ni menjawab apa? Ya Allah, aku tak nak rahmat kau tu, ya Allah. Kau masukkanlah aku dalam syurga sebab ibadah aku yang 500 tahun. Apa Allah buat? Allah cungkil sebelah mata dia keluar. Bila cungkil, ya Allah, kenapa ni ya Allah? Dia kata, Allah beritahu sesungguhnya ibadah kamu yang 500 tahun itu tak boleh nak tebus nikmat sebelah mata yang aku bagi ke kau. Kita nak masuk syurga, kita beribadah, tapi ibadah kita macam-macam grade. Ada orang semayang ikhlas, ada orang semayang ikhlas tapi lambek, ada orang semayang ikhlas tapi qada, ada orang semayang tapi nunjuk-nunjuk ke orang. Ada. Jadi grade tu macam-macam. Subuh pun subuh dinosaur, bukan subuh gajah dah. Subuh dinosaur, 5 minit nak zuhur baru subuh. Terperanjat imam siapa pula kunut tengah hari ni. Oh, perempuan pagi kan, jangan lepeh nyawa sendiri je. Kejut suami tu sekali. Kena ni kemas main seorang. Allah. Bismillah main. Habis bagi salam. Assalamualaikum.
Lepas tu dia lap muka, dia tengok lelaki terkatil. Hei, ni aku lah orang tua ni. Kojutlah suami tu. Abang bangun subuh. Abang. Kalau macam tu lah cara kojut sudah dua-dua tak subuh. Tu sebab pagi tu sebab dia ada kategori tu. Azan subuh, azan zuhur, azan asar semua lain-lain. Maghrib lain. Lain. Kalau subuh tu semangat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu. Dia tak mau yang leweh-leweh dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. As-salatu khairum minan naum. Tu memang lolap lah orang. Tak ada orang guna. Iyo, menggambarkan perasaan yang tengok orang belum sampai. Iyo. Semayang jemaah, hidupkan ibadah, suasana ibadah dalam rumah kita. Buat rumah bosa-bosa. Buatlah ruang solat. Aduh, koman betul, duit belanja. Tu semua Allah tak tanya tu. Ada tak buat ruang solat? Cikai kita. Orang nak tumpang semayang boleh? Boleh, sini boleh, situ boleh, situ boleh. Seketika kau lah nak semayang mana? Kiblat sini lah. Koman. Buat satu ruang khas untuk solat. Siap dengan ni. Nak semayang tu ada bilik solat. Oh, selesanya. Tempat ambil wuduk pun dah ada dalam tu. Bila solat telekung pun ada. Semua apa? Siti Khadijah. Ya. Lepas tu tengok kemas semua semayang solat menghadap Allah tu, buat tempat proper. Tengah-tengah malam, bangun malam kita nak tahajud, bangun daripada bilik kita, melangkah pergi ke bilik tu nak buat. Allah Ta'ala kira langkah pahala kita. Ya. Payah pula nak habis ceramah ni. Ya, itulah dia. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mudah-mudahan dengan ibadah, dengan pengamalan kita ikut syariat Islam, mudah-mudahan kita berjaya memperolehi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan salah satu caranya, datanglah ke masjid, beribadahlah secara berjemaah bersama dengan saudara-saudara kita yang lain.